Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syekh Ahmad Zarruq rahimahullahu ta'ala. Syekh Ahmad Zarruq di dalam kitabnya Al-Qawaid menyebut, mempelajari ilmu dan amal daripada masyayikh adalah lebih sempurna berbanding mempelajari daripada orang lain. Katanya Syekh Ahmad Zarruq rahimahullahu ta'ala, kita mengambil ilmu dan juga amal yang kita ambil daripada masyayikh, iaitu syekh-syekh, syuyukh-syuyukh, iaitu orang yang benar-benar alim, beramal, yang mana hatinya hidup dengan amal. Ilmu bukan hanya sekadar ilmu, ilmu bukan sekadar akal, tapi ilmu itu berbentuk kepada amal. Jadi ilmu ini dia baca, dia sebut ilmu dan dia beramal dengan ilmu. Maka kita mengambil ilmu daripada masyayikh itu adalah lebih sempurna berbanding mempelajari dia daripada orang lain yang tidak bertaraf syekh ataupun tidak bertaraf masyayikh. Jadi nak beritahu, mengambil ilmu daripada orang yang benar-benar beramal dengan ilmu tadi, itu lebih sempurna. Kerana ilmu ini mesti kena ada contoh. Kita boleh cakap mengenai sabar, kita boleh cakap mengenai rada dan sebagainya, tapi mana contoh dia? Jadi contohnya ada pada syekh yang mengajar tadi. Jadi apabila syekh tadi sudah sempurna dia punya ilmu dan amalnya, lalu mudahlah anak murid akan mengikutinya. Maka tidak dapat tidak mempelajarilah ilmu daripada syekh, daripada orang-orang yang telah menjalani amalan ilmu dan juga hati mereka. Hati mereka betul-betul bersih pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu dan amal tidak dapat dipisahkan. Maka syekh ini, bila kita belajar dengan syekh, yakni bertaraf syekh, dia dalam tasawuf ada orang yang bertaraf khalifah, ada orang yang bertaraf syekh, ada orang yang bertaraf salik, ada orang yang bertaraf murid. Orang murid baru mula belajar, kemudian berjalan sikit jadi orang salik. Kemudian daripada salik itu jadilah dia jadi khalifah. Kemudian daripada khalifah naik lagi kepada syekh. Maka kita belajar direct dengan syekh itu lebih baik, lebih sempurna daripada kita belajar orang dengan orang yang bawah daripada syekh. Kerana beliau, yakni syekh tadi, orang yang hati dia, itulah amalnya, itulah ilmu dia. Itulah ilmu, itulah amal. Kerana ada orang yang boleh ilmu sahaja, amal tidak ada pada dia. Dia hanya boleh cakap tentang jauhkan kamu daripada cinta dunia, tapi hatinya cinta dunia, masih lagi fikir bab dunia. Aku nak juga benda rumah besar, aku nak juga piti banyak, aku nak juga pengaruh yang ramai, aku nak juga pujian. Tapi hanya sekadar beritahu saja, jauhkan kamu daripada cinta dunia, jangan kamu cinta dunia. Itu ilmu. Maka syekh ini orang yang ilmu, itulah amalnya. Kalau itulah yang dia kata, itulah amalan dia, maka kita mengambil ilmu daripada dia, itulah sebenarnya. Maka tidak dapat tidak agama mengatakan bahawa agama itu melihat daripada mana kamu ambil. Agama kamu itu mengikut daripada mana agama kamu ambil. Kalau kamu mengambil daripada orang itu, itulah agama kamu. Kalau kamu mengambil dengan ahli pasir, maka agama kamu akan membawa kepada pasir. Kenapa kamu mengambil daripada dia? Maka agama tadi melihat dengan siapa kamu ambil. Sahabat Nabi kenapa jadi mulia? Kerana mengambil dengan Nabi. Sahabat Nabi yang dahulu berbunuh-bunuhan, bermusuh-musuhan, sikap keras, akhir sekali menjadi orang yang lembut. Sayyidina Umar Al-Khattab orang yang keras, tetapi Sayyidina Umar Al-Khattab menjadi orang yang lembut, yakni yang banyak menangis kepada Allah Ta'ala. Kenapa jadi macam tu? Kerana dia mengambil daripada Rasulullah SAW. Maka agama ni ingat, kita akan mengambil dengan siapa? Kalau kita mengambil dengan guru yang fasik, jadi fasik kita. Kita mengambil guru yang soleh, insya-Allah jadi soleh. Limpahan nur guru akan jatuh dalam hati kita. Sebab tu dikata innal ilma nurun yakzibuhullahu fi qulubihim. Sesungguhnya ilmu itu adalah sesuatu yang dicampakkan ke dalam hati-hati manusia, hati-hati anak-anak murid mereka. Maka tidak dapat tidak seorang tadi hendaklah mempelajari ilmu, mesti dengan orang yang ada ilmu dan amal, mesti yang ada ahwal dia tentang ilmu dia. Maka ilmu dan ahwal dia sama. Sebab itulah
Muawiyah bin Abu Sufyan masuk dalam kuliah Abu Zar boleh menangis. Dia Muawiyah khalifah, penuh dengan harta banyak, mewah lagi, dia pangkat besar, duduk dalam majlis Abu Zar menangis. Menangis dia, takut kepada mati, takut kepada Allah, rasa lalai kepada Allah, menangis dia. Dia balik rumah, dia kata kepada pekerja dia, ambil duit ni pergi pada Abu Zar. Apa kerja dia ambil pergi pada Abu Zar. Esok kan dia panggil balik, minta balik piti dengan Abu Zar tadi, katakan duit tadi salah alamat, salah tempat bagi. Akhir sekali didapati bahawa Abu Zar pergi jumpa dia, beritahu kepada dia harta dia sudah tidak ada. Kenapa sudah tidak ada? Kerana membelanjakan harta pada jalan Allah. Malam tu juga dia dapat duit, malam tu juga dia infakkan habis segala harta dia. Barulah khalifah menangis. Benarlah, patut pun aku boleh menangis dalam kuliah dia. Sebab apa? Itulah ilmu dan ahwal dia. Itulah ilmu, itulah ahwal dia. Maka tidak dapat tidak, kita kena mengambil ilmu daripada guru. Kalau tidak, selagi mana seseorang itu tidak berjumpa ilmu yang memimpin dia pada jalan Allah, maka ilmu yang dia belajar itu sekadar lekat di akal saja. Akal saja, ilmu pada akal saja. Sedangkan ilmu sufi, ilmu daripada dada ke dada, daripada hati ke hati. Hati ke hati, lalu ditunjukkan dengan amalan tadi, menunjukkan ilmu itu masuk di dalam hati dia. Maka kalau kita tidak berjumpa dengan guru yang sebenar, guru yang memimpin kita pada jalan rohani sampai pada Allah, guru yang menyebabkan kita kenal kepada Allah, kita tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Taala, bal huwa ayatun bayyinatun fis sudur alladzina utul ilm. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Al-Quran itu ilmu ataupun tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat yang nyata yang masuk di dalam dada orang-orang yang berilmu. Sebab itulah Nabi SAW apabila ditanya kepada Aisyah radhiyallahu anha bagaimana akhlak Nabi, maka Aisyah mengatakan kana khuluquhul Quran. Sesungguhnya dia adalah akhlaknya adalah Quran. Maka siapa yang ingin melihat Al-Quran berjalan, maka lihat pada Muhammad. Kamu nak tengok Al-Quran yang berjalan, lihat pada Muhammad, yakni lihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka guru kita, guru yang membawa kita sehingga Al-Quran itu masuk di dalam dada kita, masuk di dalam hati kita, itulah guru kita sebenarnya. Perjalanan kita, perjalanan yang mengikut Quran. Maka Nabi disebut adalah Quran yang berjalan, akhlak dia adalah Quran. Lalu apabila Nabi wafat, maka ilmu dia ni masuk dalam dada sahabat-sahabat Nabi. Quran tu masuk dalam dada-dada sahabat Nabi. Bila masuk dalam dada-dada sahabat Nabi, lalu sahabat Nabi menunjuk jalan. Bila menunjuk jalan saja, bila sahabat Nabi mati, ilmu sahabat Nabi masuk dalam tabi'in, sampai kepada tabi'in, sampai kepada orang-orang yang soleh, wali-wali Allah, sampai kepada guru-guru yang memimpin rohani kita. Jadi ilmu mesti sampai kepada Allah, ilmu mesti sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana mereka adalah orang yang memasukkan Al-Quran di dalam dada kamu. Jangan letak Quran suku, ilmu suku. Kita suku, ilmu suku, amal suku, tidak. Jadi kita nak sampai pada Allah, tak layak, tak mampu kita. Yang sampai kepada Allah, sahabat Nabi sampai pada Allah dipimpin oleh Nabi. Lalulah bila Nabi tidak ada, tinggal tabi'in nak sampai pada Allah dipimpin oleh sahabat. Dan begitulah juga sampai kepada kita dipimpin oleh guru, tidak akan sampai pada Allah. Kita ambil buku, kita belajar buku-buku tasawuf, kita pun baca, beli buku tasawuf banyak-banyak, kita pun baca. Baca saja, macam ni, dah mana amal dia? Rohani kita tidak akan sampai, sehinggalah dibawa oleh guru kita, ini amalan kamu, macam ni cara dia, macam ni kamu nak memimpin. Kita boleh tahu ini adalah dalam bab tasawuf membahaskan ini ikhlas, ini tidak ikhlas, ini riak, ini sum'ah. Tapi masa bila datang riak kita tak dapat, tak tahu masa bila datang riak, masa bila ikhlas kita tak tahu. Guru mursyid lah yang memimpin kita. Dia boleh mengetahui hati-hati kita yang lalai kepada Allah, dia pun bawa kita supaya memperingati Allah. Di antara sifat guru mursyid ni, dia yang pertama, dia mematikan nafsu kita.
Sebab tu ada guru yang kita belajar saja, nak belajar dengan dia, dia tak benar belajar, dia suruh kita khidmat dengan dia. Ada kadang-kadang guru tu suruh macam Hasan Sazili menyuruh kepada sultan ulama menjual daging. Kenapa dia suruh macam tu? Supaya hilang kesombongan yang ada dalam hati. Ilmu banyak betul, ilmu pakai akal saja, ilmu yang banyak. Sebab tu katanya fiqh biar duduk pada kitab tak apa, tetapi tasawuf biar duduk pada amal. Tasawuf biar duduk pada amal. Kalau lah katakan kalau tidak tasawuf, tidak duduk pada amal, maka perjalanan ilmu kita tidak sampai pada Allah, dan ilmu fiqh kita akan rosak. Kerana apa? Kerana tidak berpijak di atas jalan tasawuf. Maka tidak kita kena mengambil guru yang menyampaikan hati kita, memasukkan ayat-ayat Allah Ta'ala di dalam hati kita, sehinggalah kita mengenal Allah Ta'ala. Jadi tidak kena mencari orang yang boleh memimpin kita. Firman Allah Ta'ala, wattabi' sabila man anaba ilai, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada aku. Lalu Allah Ta'ala kata, ikutilah jalan orang yang sampai kepada aku, sampai kembali kepada Allah Ta'ala. Kamu kena ikut jalan mereka, kerana mereka sudah sampai dan mereka sudah mengetahui. Macam mana kita nak tahu bahawa orang ini orang yang telah sampai kepada Allah? Di antara ciri-ciri dia, yakni apabila dia bercakap saja terus mengingatkan kita kepada Allah. Bila bercakap ingat kita kepada Allah Ta'ala. Apabila kita berdampingan dengan dia saja, kita dapat meninggalkan maksiat. Dan pada dirinya sudah tidak ada dunia, tidak ada bercakap lagi tentang dunia. Dan daripada ciri-ciri dia ni, dia adalah orang yang di dalam hatinya sudah tidak ada dunia, yang ada adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita jumpa orang macam ni, wattabi sabila man ana ba'ilai, kamu ikutlah jalan, kerana orang ini telah sampai jalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lazimilah, yakni bersamalah kamu dengan syuyukh, syekh-syekh, seperti yang telah dilakukan oleh para sahabat. Para sahabat sentiasa berdampingan dengan Nabi. Berdampingan dengan Nabi, duduk sekali dengan Nabi. Kadang-kadang bergilir orang ni, kadang-kadang orang ni. Maka dia kata di sini, sebagaimana yang telah dilakukan oleh para sahabat, mereka mengambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka sentiasa berdampingan dengan Rasulullah, dan mereka selalu bertanya dengan Rasulullah tentang ilmu perjalanan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan baginda pula mengambil daripada Jibril alaihissalam. Nabi ni dia punya ilmu Allah Ta'ala beri, tetapi Allah Ta'ala ajar lagi kepada Nabi supaya kamu hendaklah bertanya dengan Jibril alaihissalam, ataupun kamu kena ada sebagai orang yang memberitahu kepada kamu jalan Allah Ta'ala. Sebab itulah ketika Nabi SAW di Isra' Mi'raj oleh Allah, lalulah Nabi bersama malaikat Jibril. Apa saja Nabi nampak, Nabi tanya malaikat Jibril, ya Jibril, apa maknanya? Nampak orang tua, apa maknanya? Dia panggil Nabi, Nabi tak jawab. Nabi tanya malaikat Jibril, apa maknanya? Itu maknanya dunia. Kalau kamu jawab, bermakna umat kamu nak kepada dunia. Nak kepada dunia. Lalu dia panggil Nabi, beri air susu, beri air arak. Nabi ambil air susu, tinggal Nabi arak, Lalu Nabi tanya pada malaikat Jibril, apa makna dia? Ditunjukkan mengenai orang yang beramal, kemudian dapat terus amalan, cucuk tanam terus tumbuh tanaman. Apa maknanya? Ditanya oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalulah kita tidak boleh guna akal, kecuali melalui rohani yang dipimpin oleh guru kita, yang guru kita tadi telah sampai ataupun telah dididik oleh guru dia, telah dididik oleh guru dia sampai kepada ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana mengenal hati-hati manusia. Dia boleh kenal yakni ikhlas atau tidak ikhlas dan sebagainya. Maka demikianlah, ikutilah isyarat baginda yang merupakan seorang hamba Allah dan Nabi. Ikutlah jalan Nabi, kena ikut jalan Nabi. Ada seorang syekh, kalau tak silap nama apa, Ibrahim Adham. Saya tak ingatlah nama seorang syekh tasawuf ni. Dia berjumpa dengan seorang yang mengaku wali, bukan mengaku wali, masyhur dia ni wali. Orang kata dia wali, Lalulah dia pun kata, kalau macam tu, mari kita jumpa dengan wali ini. Dia ajak anak murid dia ramai-ramai.
Mari kita jumpa dengan wali ini, ajak kita pergi ziarah. Lalu dia pun pergi ramai-ramai. Bila dia pergi ramai-ramai, dia lihat orang yang dikatakan wali tadi telah meludah ke arah depan. Dia ludah arah depan. Lalu bila dia tengok amalan syekh tadi ludah ke depan, dia kata pada anak murid dia, mari kita balik. Anak murid kata, kenapa tidak berjumpa dengan dia? Mari kita jumpa dengan dia. Lalu syekh dia mengatakan bahawa dia tidak mau mengambil daripada seseorang yang melanggar syariat Nabi. Tidak mau mengambil seorang daripada yang melanggar syariat Nabi. Sebab kesan daripada guru tadi akan turun pada anak murid. Kalau guru tadi memanglah ahli dunia, akan terkesan kepada anak murid dia akan jadi ahli dunia. Walaupun yang mengajar itu ilmu agama, walaupun yang dia ajar itu ilmu agama, tetapi apabila melihat kepada guru dia tadi, kalau dia bersubah dengan guru dia, dia berdampingan dengan guru dia, maka apa yang guru itu ada akan tersimbah pada dirinya, ataupun akan terkena pada dirinya. Kalau sinaran nur itu nur yang baik, kalau guru tu ahli ibadat, akan terbawa dia ahli ibadat. Kalau guru tu ahli zikir, akan terbawa dia ingin berzikir. Kalau guru yang hatinya ingat kepada Allah, dia pun akan cepat ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tugas guru sebenarnya. Guru ni dia kena pimpin diri dia, kemudian bawa. Dan anak murid tadi, kalau selagi mana tidak berjumpa dengan guru, maka tidak dapat ridha, mungkin dia tidak akan sampai pada Allah. Lalu kata salah seorang syekh mengatakan bahawa guru mursyid ni kita kalau nak cari, kena nak cari ikut akal kita payah. Guru mursyid ni kena berdoa pada Allah. Kena berdoa pada Allah biar Allah Taala tunjuk pada kita, biar kita dapat memimpin guru. Dipimpin oleh guru tadi, biar guru tadi bawa kita pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak orang timbul masalah mengenai belajar bertahun-tahun tidak memberi kesan. Belajar bertahun-tahun, bahkan kitab banyak dah khatam kitab, bahkan banyak dah ilmu yang telah diambil, bahkan banyak dah ilmu yang sudah dibahas, sudah memahami tentang khilaf-khilaf, tetapi kenapa lagi tidak dapat lagi kekhusyukan di dalam sembahyang, tidak merasai lazat dalam beribadat? Kenapa tidak dapat lagi rasa boleh meninggalkan maksiat kepada Allah? Sebenarnya yang dia dapat tu ilmu hanya akal, ilmu yang memimpin hati mereka yang terhijab dengan Allah Ta'ala itu. Guru ini melihat kepada anak muridnya, hatinya dihijab, hatinya ada hijab, ada tutupan. Maka tugas guru mursyid membelet ataupun membuang tutupan-tutupan tadi. Maka guru-guru yang macam mana kita cari? Guru yang sentiasa memikir, macam mana aku nak membuang dunia dalam hati anak murid aku, bagaimana aku nak suruh anak murid aku ni supaya ingat kepada Allah Ta'ala. Guru ini yang kalau kita jumpa dia, kita duduk sama dia, terkesan pada hati kita, maka kita kena duduk bersama dengan dia. Lazimilah dengan syekh tadi, sebagaimana sahabat-sahabat Nabi yang duduk bersama dengan Nabi SAW. Dan isyarat dia kena mengikut perjalanan Nabi. Kita mesti ikut guru tadi, ikut guru yang mengikut perjalanan Nabi. Sebab itu kata Halim Mahmud dalam kitab ataupun dalam kitab Mungkit Minal Dhalal mengatakan bahawa kalaulah kamu melihat seseorang itu boleh terbang atas udara ataupun berjalan di atas air, berjalan di atas air sekalipun, kamu tidak boleh mengatakan dia itu wali Allah, kecuali kamu kena melihat amalan dia itu. Adakah amalan dia itu bertepatan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW? Kalau bertepatan, itulah kamu boleh mengambil guru daripada dia, jadikan dia guru. Kalau tidak bertepatan, tinggalkanlah gurunya. Bahkan kata ulama mengatakan bahawa tinggalkanlah guru yang mengaku dirinya wali. Tinggalkanlah guru yang mengaku dirinya wali, dan tinggalkanlah guru yang suka mendewa-dewakan dirinya, supaya anak murid dia kata, hebat guru ni, guru aku hebat kali, guru lain dia nak lawang. Dia nak lawang, sehingga kan rasa macam tu, tinggalkan. Kerana dia bukanlah orang yang memimpin hati kita. Bahkan memimpin nafsu, membesar-besar diri itu nafsu, merasa dirinya hebat itu nafsu, semuanya nafsu. Pastikan kita mencari guru yang memimpin hati kita, supaya hati kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tabi'in pun begitu juga, mengambil ilmu daripada sahabat. Mereka mengambil daripada sahabat radhiyallahu anhu. Jadi sebenarnya Allah Ta'ala turunkan Al-Quran. Al-Quran ini tidak ada orang faham. Siapakah yang menghuraikan Al-Quran? Nabi menghuraikan Al-Quran. Melalui apa? Melalui hadis-hadis Nabi. Kemudian Al-Quran tadi dipahami oleh sahabat-sahabat Nabi, kerana Nabi telah menghuraikannya.
Lalu zaman habis pada itu zaman tabi'in. Tabi'in tidak faham Quran. Lalu dihuraikan oleh sahabat-sahabat Nabi. Sahabat Nabi, bila sahabat Nabi hurai, lalulah faham kepada golongan tabi'in tadi. Naik golongan tabi'in pun tidak faham, lalu dihurai oleh tabi'in. Maka demikianlah. Satu peringkat pada satu peringkat, dan mereka masih ada guru. Nabi berguru dengan sahabat, berguru dengan Nabi. Tabi'in berguru dengan tabi'in. Tabi'in berguru dengan sahabat. Sahabat berguru dengan Nabi. Nabi dengan malaikat Jibril. Jibril membawa Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kata di sini setiap pengikut mempunyai guru yang khusus. Pengikut tadi kena ada guru yang khusus. Tapi guru yang khusus tu guru apa? Guru yang memimpin wahani. Mesti kena ada. Kita kena ada guru yang memimpin wahani kita. Memimpin wahani, contohnya Ibnu Sirin, Ibnu Musayyab serta Al-A'raj yang mengambil khusus daripada Abu Hurairah. Manakala Tawus, Wahab dan juga Mujahid mengambil daripada Ibnu Abbas. Begitu juga yang lain. Mesti kena ada guru khusus. Mesti kena ada guru khusus yang memimpin kita pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Mesti ada guru yang kita boleh mengambil contoh, mengambil ahwal daripada dia, yang menyebabkan kita ini sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak dapat guru mencari guru ini penting. Bahkan ada ulama mengatakan wajib mencari guru yang memimpin rohani, wajib mencari guru yang memperbaiki akhlak kita. Mengenai ilmu dan amal, mereka mengambilnya secara jelas melalui mereka yang disebutkan tadi, sebagaimana dinyatakan tadi. Ini sebagai contoh perlunya bersanad. Mesti kena ada guru. Kita nak belajar dengan dia boleh, tapi kita kena tahu juga dia belajar dengan siapa. Siapa guru dia? Dan dia dipimpin oleh guru yang macam mana? Sampai dan seterusnya kepada Nabi. Mesti kena ada sanad. Sanad ini sebenarnya menyambung barakah. Menyambung barakah, menyambung nur. Yang kita sebut Nur Muhammad. Jadi Nur ni ataupun kita kata barakah daripada Nabi. Nur daripada Nabi. Nur ni lebih pada barakah lagi. Jadi bila Nabi wafat, Nur ni akan disambung oleh sahabat. Sambung melalui daripada orang ni pada orang ini dipanggil sanad. Sebab tu kita nak cari guru yang bersambung sanad dia sampai pada Allah. Kita tak boleh bersambung guru ni yang belajar dengan siapa? Tak tahu belajar dengan siapa, dia mari sendiri majlis. Melalui dia berzikir apa mari. Ni guru ni hebat, dia sudah sampai kasyaf. Sebenarnya dalam tasawuf bukan nak cari majlis, bukan nak cari kasyaf. Bukan itu yang nak cari. Yang nak carinya adalah ketauhidan kepada Allah, sampai kepada makrifat kepada Allah. Maka yang paling penting kita mencari guru ni daripada mana dia ambil? Daripada orang ni sampai dia. Sehingga kan guru tadi dia tidak bercakap mengikut akal. Dia bercakap mengikut apa? Mengikut ilmu daripada hati, daripada pindahan daripada hati ke hati. Sebab tu dalam satu majlis masa saya duduk di Yaman tu, majlis Habib Umar. Majlis tu majlis penutup, khitam majlis penutup dalam kitab Adabun Nufus. Alhamdulillah saya sempat habis khatam sebuah kitab Adabun Nufus karangan Abdullah Muhasabi, seorang ulama yang terkenal. Jadi dalam majlis tu ramai orang kita tak tahu. Beratus-ratus orang yang terdiri daripada ulama-ulama besar yang duduk dalam. Jadi habis daripada kuliah, habis khatam kitab tu. Bila habis khatam kitab, kemudian Syekh pun beritahu, Habib pun beritahu, dia kata dalam majlis ini ramai ulama-ulama luar datang majlis ni. Ulama-ulama luar macam-macam dia, tapi ulama tasawuf lah datang. Lalu Habib menjemput salah seorang daripada ulama yang datang. Bila menjemput tadi, Habib pun turun, lalulah Habib yang seorang lagi ni, Syekh tadi yang duduk menyampaikan syarahan. Dia beritahu, dia kata belajarlah dengan Habib. Ilmu dia ilmu yang cukup menyentuh hati. Ilmu dia lah ilmu yang memimpin rohani. Dia mengatakan bahawa apa yang diajar oleh Habib itulah yang pernah kami dengar daripada guru kami. Guru kami. Jadi menunjukkan bahawa ilmu ini ilmu yang turun daripada hati ke hati. Jadi kamu kena mengambil ilmu daripada orang yang menyampaikan ilmu melalui hati. Hati yang ikhlas, hati yang bersih dengan Allah, hati yang tidak ada dunia,
hati yang tidak ada perkara lain daripada Allah, hati yang apa ni, yang dipenuhi ilmu yang diambil daripada gurunya, hati yang ada keberkatan, ambil daripada guru yang mempunyai hati dia itu ilmu dia daripada hati ke hati. Kerana guru ini akan menyampaikan ilmu dia ini masuk ke dalam hati. Kalau kamu tidak mengambil daripada ilmu yang mengambil ilmu daripada seorang guru yang daripada turun hati ke hati, nascaya kamu akan dapat ilmu daripada akal ke akal. Ilmu daripada akal ke akal tidak sampai kepada hati, tidak akan sampai kepada makrifah kepada Allah, tidak akan sampai kepada Allah. Kita tak berjaya jadi ikhlas, kita tak berjaya jadi rada, orang yang rada, kita tidak berjaya jadi orang yang sabar. Jadi ilmu tadi, ilmu kadar akal, hanya ilmu kitab, ilmu pengetahuan saja. Oh begini sabar, oh begini rada, oh begini ikhlas, kadar itu saja. Tapi hati tidak ikhlas. Kenapa? Kerana ilmu tu tak masuk dalam hati. Kenapa ilmu tak masuk dalam hati? Kerana akal. Kerana mungkin yang menyampaikan itu hanya dia pun daripada akal je. Hati dia pun tidak bersih, ataupun ilmu dia pun tak sampai dalam hati dia, hanya menyampaikan daripada akal ke akal. Jadi kalau kita ambil ilmu daripada akal ke akal, dapat daripada akal saja. Maka tidak dapat hidup, kita kena mencari guru mursyid yang memimpin hati kita. Maka dari sudut hikmah dan hal, Sayyidina Anas radhiyallahu anhu telah mengisyaratkan dengan katanya, ma nafadna turaba an aidina min dafnihi alaihi salatu wassalam hatta ankaraha qulubana. Kami tidak hilangkan tanah, ma naqadna turaba an aidina min dafnihi alaihi salatu wassalam hatta ankaraha qulubana. Kami tidak hilangkan tanah yang melekat pada tangan-tangan kami, kesan daripada pengkebumian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah kami mengingkari hati kami. Jadi nak beritahu, dia kata sehingga kan debu-debu tanah ni yang kesan daripada pengkebumian tu kami tidak hilangkan lagi. Tidak hilangkan lagi. Supaya apa? Supaya mengambil barakah. Apa yang ada pada Nabi ni nak mengambil barakah, tidak hilangkan. Tinggallah hati kami dah rasa tenang dah, barulah benda tu jadi hilang benda sendiri. Jadi apa-apa yang ada pada guru ini, dia kata dia bila dia menyampaikan ilmu, bukan pada ilmu tu saja, bahkan pada akhlak juga yang memberi kesan. Ilmu satu memberi kesan kepada kita, akhlak ia pada kita, apa memberi kesan kepada kita. Bahkan kadang-kadang segala-gala apa yang ada padanya. Maka tidak dapat tidak, kita kena berdampingan dengan guru, dengan syekh, dengan orang yang dapat memimpin hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas bahawa melihat kepribadian mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi manfaat kepada hati mereka. Kerana sesiapa yang benar-benar berada pada suatu keadaan, maka hatinya tidak sunyi daripada bersamanya. Maka jelas sahabat Nabi mendapat ilmu daripada dua. Satu daripada aqwal Nabi, daripada perkataan Nabi. Yang kedua daripada ahwal Nabi, daripada perbuatan Nabi. Perbuatan dengan percakapan, perbuatan lebih kuat lagi terserap di dalam hati orang yang melihatnya. Kadang-kadang melalui perbuatan, perbuatan saja boleh. Guru tadi seorang yang hidup tawakal. Lalu anak murid dia pun tengok. Kadang-kadang dengan cara tengok cara tok guru dia je, anak murid pun nak ikut cara tok guru. Kadang-kadang guru tidak suruh pun. Kenapa? Terkesan daripada ahwal dia. Jadi begitulah sahabat Nabi, bila mereka duduk dengan Nabi, mereka mendapat manfaat, sehingga kan hati mereka benar-benar berada bersama dengan Nabi, bahkan tak sunyi pun dengan Nabi. Dengan Nabi. Jadi bila dia hati dah tahu dengan Nabi, apa yang Nabi buat, itulah yang nak buat. Itulah yang nak buat. Jadi Nabi buat, dan tidak ada perkara yang dilakukan oleh Nabi kecuali semua baik-baik. Semuanya baik. Semuanya yang memimpin akhlak, yang membaikkan akhlak mereka. Lalulah mereka mengikut Nabi, disebabkan kerana mereka sentiasa berdampingan dan hati mereka sudah bersama dengan Nabi. Maka dia kata oleh itu kita disuruh bersuhbah dengan orang-orang soleh. Jadi di antara sebab jalan untuk kita menjadi orang baik, di antara sebab jalan untuk hati kita jadi bersih, di antara sebab jalan untuk kita ni sampai pada Allah Ta'ala, menjadi orang yang benar-benar salih pada Allah, berjalan pada Allah, hati tunduk pada Allah, menyebabkan kita orang yang berakhlak mulia. Tidak dapat tidak, kita kena bergaul dengan orang yang soleh. Orang yang soleh, jangan bergaul dengan orang fasik. Dan ditegah daripada bersubah dengan orang yang fasik. Jangan bergaul dengan orang fasik.
Kerana orang soleh dia membawa nur baik. Cara baik, nur baik dia, gelombang yang baik. Maka orang yang fasik membawa gelombang yang buruk. Maka gelombang yang buruk itulah yang akan membelit hatinya, menyebabkan hatinya akan tengip, akan terikut dengan apa yang dia berkawan, dengan apa yang dia ikut. Maka kalau kita berkawan lagi dengan syekh-syekh, mereka bukan saja ada akhlak yang baik, ilmu lagi, ilmu yang baik, maka dengan ilmu lagi, dengan akhlak lagi, dengan ahwal dia, sikit sebanyak akan terkesan dengan kita. Sebab itulah kita duduklah. Kalau kita duduk dengan syekh, kalau kita boleh berkawan dengan syekh, kita boleh kawan dengan orang-orang yang soleh. Apa yang kita nak bercakap? Kita nak cakap yang baik-baik. Kita nak cakap yang baik-baik. Walaupun kita cakap yang baik-baik, kadang-kadang syekh tu tak cakap pun buat mati. Kita balik boleh teringat ke mati. Dia tak cakap pun buat mati. Kadang-kadang dia tak khabar pun. Kita dah khabar pun, bangun semayang malam, dia tak beritahu pun. Kita duduk sama dengan dia. Tapi dengan sedikit banyak, kita boleh semayang malam. Sebab apa? Sebenarnya ahwal dia akan terpancar dalam hati kita. Dengan syarat suhbah. Dengan syarat kita berkawan dengan dia. Dengan syarat kita bersuhbah dengan dia. Maka tidak dapat tidak, mesti kena bersuhbah dengan orang-orang yang saleh. Kata Ali Al-Khawas rahimahullahu ta'ala, berkata Sayyidi Ali Al-Khawas, la taslukanna tariqan lasta ta'rifuha bila dalilin fatahwi fi mahawiha. Jangan kamu melalui sesuatu jalan yang kamu tidak mengetahuinya. Jangan kamu melalui satu jalan yang kamu tidak mengetahuinya tanpa pembimbing menyebabkan kamu tergelincir ke lembahnya. Tanpa kamu ada pembimbing, nascaya kamu akan tergelincir. Ni jalan, bahaya jalan. Nak lalu satu-satu jalan mesti kena ada pembimbing. Banyak orang lebih-lebih alam rohani. Kadang-kadang kita masuk alam tariqah, kita ambil tariqah dengan seseorang syekh, kemudian kita ambil bai'ah zikir, kita ambil berzikir. Kadang-kadang masuk benda-benda luar. Tengah-tengah berzikir, datang Rasulullah lah, kita tahu Rasulullah. Datang berzikir, kita naik, boleh terbang lah, kita rasa kita orang yang hebat. Kita berzikir banyak-banyak, tiba-tiba kita berjalan dalam hujan, tiba-tiba tak hujan tu tak basah, orang lain basah, kita tak basah. Ini semua tipu daya. Sehingga kita dapat kasyaf. Kadang-kadang kita dapat kasyaf, Allah Ta'ala beri kasyaf. Lalulah kita tenggelam dengan kasyaf tadi. Kita majzub dengan diri kita. Kita majzub, maknanya bila kita berzikir saja jadi mabuk. Sikit-sikit Allah, sikit-sikit Allah. Kita dah jadi mabuk dah. Bila kita mabuk, kita nampak benda macam-macam kita nampak. Kita nampak benda-benda yang macam-macam. Kalau kita tidak ada pembimbing, nascaya kita akan tergelincir daripada jalan. Mesti kena ada pembimbing. Syekh akan membetulkan. Batu orang-orang yang majzub dalam zikir ni, dalam bab sufi, dalam bab tariqah, kadang-kadang boleh sampai majzub. Boleh sampai fana. Bila dia berzikir saja, akhir kali hilang. Hilang terus dunia, tercabut dunia dalam hati dia. Bila tercabut dunia, hati dia pun dah ingat pada Allah. Bila dah ingat pada Allah, dia masuk dalam alam malakut, masuk alam jin sebagai contoh. Dia dah jumpa dengan orang soleh, bimbing dia begini. Dia jumpa dengan orang yang mengajar dia. Orang ajar dia, ni kitab aku ajar pada kamu gini. Lalulah kalau dia tidak ada jumpa guru yang membeki dia, dia akan gelincir. Gelincir daripada landasan tadi. Maka tidak, itu alam rohani. Apatah lagi alam-alam yang zahir. Kita belajar ni tidak ada guru. Bila kita tidak ada guru ni, akhir sekali kita akan gelincir. Guru yang macam mana? Guru yang dapat mengenal ilmu tentang nafsu. Ilmu ni, maka kena ada pembimbing. Pembimbing dari segi mana? Pembimbing dari segi tabiat rohani kita. Tabiat rohani. Banyak pembimbing boleh menyampaikan ilmu gitu-gitu saja. Itu dipanggil muallim. Pembimbing ni adalah mursyid yang dapat mendidik hati-hati manusia. Macam mana kita duduk dengan mursyid tadi? Nak tahu dia mursyid macam mana? Kalau dia dibimbing kita, dia tabiat kita sampai tercabut dunia dalam hati kita. Sampai kita boleh tinggal maksiat bila tabiat daripada dia. Tak semestinya kita kena pergi rumah dia tiap-tiap hari, susahan dia. Nak makan dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Memadai dengan kita melihat ahwal dia. Kita tengok akhlak dia, satu. Memadai kita duduk dalam majlis ilmu dia. Memadai dia kita bercakap dengan dia. Kita bercakap dengan dia. Dan dia ni orang musyrik.
dia tidak bercakap kecuali ilmu. Tanda dia musyrik, bila kamu bercakap dengan dia akan menambah ilmu. Ini tanda. Duduk dengan dia akan bertambah ilmu. Dan apabila melihat dia akan kuat kamu amal ibadat kepada Allah. Ni tanda dia musyrik. Jadi musyrik hari ni payah. Kita nak cari musyrik, kata Imam Ghazali, mencari musyrik di zaman kita sekarang ini, Imam Ghazali lah, seperti mencari belerang merah. Seperti mencari belerang merah. Maknanya masuk mencari belerang merah ni mana sangat payah nak cari musyrik. Maka kita kena minta doa pada Allah, biar Allah Ta'ala tunjuk jalan. Kalau kita nak juga minta pada dia, kalau tak jumpa, kita cari seorang guru yang pernah dipimpin oleh musyrik dia, yang pernah menjalani suluk daripada syekh dia. Kerana syekh dia akan memimpin dia. Bila syekh dia memimpin dia, maka apabila wahani dia terpimpin, maka kita mengikut dia. Kita pun sama-sama juga terpimpin wahani dia. Itu di antara jalan kita perlu mempunyai seorang guru pembimbing kita. Ini kerana pembimbing dan musyrik akan memandu murid menuju pesisiran yang selamat. Selamat kita. Kalau tidak susah. Kita tenggelam dalam ujub, kita tenggelam dalam riak, melakukan amal ibadat kepada Allah. Menjauhkan daripada bahaya perjalanan serta tergelincir semasa berjalan. Menjauhkan kita ataupun menyebabkan kita tergelincir berjalan menuju Allah. Ingat siapa pada Allah, kesak barat dan barat. Maknanya ingat siapa dah. Duduk kita rasa kita molek dah. Bila mati, ibadat itu tak sampai pada Allah rupanya. Ibadat kita tidak sampai, amalan kita tidak sampai, perjalanan kita tidak sampai. Jadi kita belajar ni bukan apa, bukan kita belajar untuk nak berdebat dengan orang, tidak. Bukan kita belajar kita nak bermegah-megah pada orang, tidak. Kita pastikan kita belajar sehinggakan hati kita ini menjadi takwa kepada Allah. Bila kita belajar sehinggakan hati kita ni terpimpin sampai kepada Allah. Jadi pembelajaran kita belajar biar kita rasa kita berjaya meninggalkan maksiat. Kita belajar biar kita berjaya membaiki amal ibadat kita. Ini perjalanan kita. Maka dia kata di sini, keadaan ini berlaku kerana musyrik tersebut telah melalui jalan suluk. Jadi musyrik tadi dia telah melalui jalan suluk. Suluk ini perjalanan rohani yang dipimpin oleh guru. Suluk. Ini dipanggil suluk. Jadi ada macam-macam suluk lah. Kalau syekh ni dia cara dia suluk macam ni. Dan Imam Al-Ghazali pun bersuluk sampai 2 bulan bersuluk. Bersuluk Imam Ghazali membersihkan hatinya. Jadi perjalanan suluk ini adalah perjalanan membersihkan hati. Lepas tu ada syekh dimasuk bersuluk, tidak boleh bercakap. Cakap pada dunia pun tak boleh. Penting sangat baru boleh cakap. Dah tak bercakap baru mendapat berzikir. Sehari 8,000, 10,000 berzikir. Tidak boleh makan kecuali makan dalam keadaan makan yang sikit-sikit saja. Tidak boleh tidur banyak. Tidur banyak tidak boleh. Kenapa? Itu mujahadah. Kalau tidak melalui jalan suluk, tasawuf hanya amal, hanya ilmu saja. Tasawuf kitab dia panggil. Sedangkan tasawuf itu amal. Ulama sufi mengatakan tasawuf itu akhlak, akhlak itu amal. Jadi amal dia daripada mana? Sahabat saya dia pergi jumpa seorang tokoh tu, dia baca kitab, habis kitab. Apa tu kitab tasawuf saja. Lalu dia tanya, nak tanya sikit, ini tasawuf, ini kitab, amal tasawuf ada di mana? Nak tanya, ini tasawuf kitab. Ini kita menaruh kitab ni, ini tasawuf kitab. Jadi tasawuf kitab ni ada di mana? Itu gua kata nanti dulu lah. Lalu dia tanya tokoh lain, dia kata tasawuf kitab ada pada suluk, ada pada tarekah, ada pada mujahadah. Ada pada mujahadah nafi, itu dia. Maka kita ni pastikan kita ambil guru yang ada suluk dengan syekh dia. Syekh dia. Sehingga kan syekh dia membersihkan hati dia. Bila hati dia bersih, jalan yang dia lalu itu jalan yang sampai pada Allah. Jalan yang dia lalu tadi. Lalu kita ikut dia. Kita pun ikut dia. Bila kita ikut dia, driver yang tahu jalan. Siapa? Kita memang tak tahu jalan. Kita tak tahu jalan. Kalau driver kata membawa kali, teruk itu. Lagi kau lupa. Bawa sekali, tapi tak tahu jalan. Driver kau nampak sipang driver, apa sipang. Masuk. Tapi kalau kita tak tahu jalan, tak apa mau naik bas mana-mana pun. Naik bas, okey, perjalanan lagi Kuala Lumpur, naik bas saja. Semua tak tahu, seorang aja tahu. Siapa driver tahu? Siapa? Akan sampai juga. Jadi driver tu dia nak tahu jalan. Memang dia kira.
Memang orang bawa dah dia. Dia tak boleh istihad sendiri. Oh, kena belah ni betul ingat. Kena belah ni tak boleh. Dia mesti orang yang tahu juga baru sampai. Jadi dia nak tahu, dia memang lalu dah jalan tu. Baru dia tahu. Dah dia tahu lalu jalan mana? Orang bawa dia. Dia pun jadi penumpang juga dulu. Dah penumpang dulu, dia dah tahu dah jalan, dia pula driver pula orang. Maka demikianlah guru ni kita kena ada guru yang memimpin. Memimpin rohani kita dan pastikan guru tadi sudah bersuluk. Maka melalui jalan suluk dengan pimpinan yang arif tentang selok belok perjalanan dan sentiasa memerhati apa yang tidak diketahui oleh murid. Dan guru tadi boleh ketahui. Boleh ketahui. Anak murid yang tidak tahu tapi dia boleh tahu. Dalam hati guru tadi dia boleh tahu. Anak murid ni tak boleh. Kalau dia semayang banyak dia ujub. Guru dia kata jadi asal semayang banyak, mu kerja mu relax je, zikir tepi je. Asal semayang banyak-banyak. Jadi tengok pada Zahir, kenapa guru tak bagi semayang banyak-banyak? Mu semayang wajib saja. Asal awak tahajud tidur je. Sebab apa? Sebab guru dia tahu. Kalau siap kali buat tahajud dia rasa megah mu. Agak aku seorang yang bangun, orang lain tidur belaka. Tok guru dia tahu. Ini sebab apa? Sebab apa boleh tok guru dia tahu? Sebab tok guru dia hati yang sudah bersih. Sebab guru musyrik ni menyuluh. Macam mana dia boleh tahu? Macam mana dia boleh tahu? Sebab hati ni benda yang halus. Guru tadi boleh tahu pimpin kita. Mu ni ikhlas kurang lagi. Jalan dia macam ni. Ini syaitan, ni kerja syaitan. Jangan ikut. Ni dia boleh tahu. Bahkan kadang-kadang anak murid melakukan kesalahan pun dia boleh tahu. Walaupun duduk jauh. Sebab kita tak heran, telefon duduk jauh boleh berhubung. Cakap dengan dia orang Kuala Lumpur. Kita cakap ni, baru cakap tadi, boleh berhubung. Maka gitulah, syekh tadi musyrik dia boleh berhubung hati. Inilah guru yang perlu kita cari. Maka dia kata dia boleh tahu selok-belok dan memerhatikan yang tidak diketahui oleh murid. Dia sentiasa mendampingi murid sehingga sampai kepada matlamat yang dicari. Dia damping murid tadi sehingga murid tadi dapat matlamat dia. Matlamat mendapat. Murid tadi nak mendapat. Murid dia tadi nak hati tunduk pada Allah. Biar nak menangis. Selama ni murid tu kata aku ni tak menangis dengan Allah. Jumpa guru. Jumpa guru ni pimpin siapa dia ni menangis sama pada Allah. Ini kerja guru musyrik. Jadi guru macam ni yang kita nak cari. Maka dia sentiasa mendampingi murid sampai kepada matlamat yang dicari. Selepas itu dia mengizinkannya untuk memberi irsyad. Kemudian guru tadi beri irsyad, beri izin pada dia, kamu pula memimpin orang lain. Kepada orang lain mengenai perkara ini Ibnu Bana, yakni mungkin Hasan Bana, dalam manzumah, dalam syairnya beliau mengisyaratkan wa innama qaumu musafiruna li hadratil haqqi wa dha'inuna faftakaru fihi ila dalili zi basarin bisirri wal maqili qad salakat tariqu summa ada li yukhbiral qauma bimastafada. Dia kata sesungguhnya kaum sufi telah bermusafir. Ahli-ahli sufi musafir keluar. Dia tak boleh duduk kampung. Dia tengok duduk kampung ni tak selamat dia. Hati dia tidak terdidik, dia pun keluar ke hadrat al-haq. Mereka berpindah mencari Allah Ta'ala. Keluar tu musafir mencari Allah. Mereka berhajat kepada pembimbing. Keluar mencari Allah. Mencari Allah mesti berhajat kepada pembimbing. Ingat kita tidak akan sampai kepada Allah. Sahabat Nabi tak sampai kepada Allah kecuali melalui Nabi. Ada sahabat Nabi seorang dia tak belajar dengan Nabi, tiba-tiba sampai pada Allah. Tidak. Melalui Nabi juga. Maknanya sahabat Nabi perlukan pembimbing. Maka demikianlah kita berhajat kepada pembimbing yang mengetahui selok-belok perjalanan, yakni mengetahui selok-belok perjalanan nafsu, perjalanan hati, dia tahu. Maka dia kata di sini telah menempuhnya, kemudian kembali sebelum dia nak memimpin. Kita nak cari pembimbing. Pembimbing tadi telah menempuh jalan sampai dia boleh tahu. Mesti dia kena ada pengalaman. Pengalaman ujub dia tahu dah. Sampai tu guru dia tegur dia sebab dia ujub, dia sombong dan sebagainya. Dia boleh tahu dah perjalanan ini. Lalu dibeki ataupun dibersihkan, dipimpin oleh guru dia. Sehinggalah guru dia dah tengok dah, dia ini sampai satu peringkat boleh pimpin. Balik kamu pimpin orang lain. Pimpin orang lain untuk menceritakan kepada kaum apa yang diperolehi, supaya dia beritahu kepada orang ramai mengenai kaum itu. Kaum ni maknanya orang ramai.
Beritahu kepada orang ramai apa yang dia perolehi. Dia dapat tidak, kita kena cari mursyid. Kalau kita cari mursyid, kalau mursyid itu didik kita sampai kita boleh mengenal Allah, kita sudah sampai khusyuk, kita sudah sampai zuk kepada Allah, kita sudah sampai rindu kepada Allah, kita sudah kasih kepada Allah. Mesti kita kena pimpin orang lain pula, untuk bawa jalan pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jalan dia ada pada mana? Jalan dia ada jalan tasawuf. Maka Syekh Muhammad Al-Hashimi rahimahullahu ta'ala berkata, guru kami yang ulum, murabbi yang arif, Sayyidi Muhammad Al-Hashimi rahimahullahu ta'ala, wahai saudaraku, bersuluklah kamu dengan Syekh yang hidup. Hidup hatinya, bersuluklah kamu dengan Syekh yang hidup, yang arif billah, yang mengenal Allah, yang jujur lagi memberi nasihat, beri nasihat dalam keadaan jujur. Ini sifat-sifat guru yang kita nak cari. Beri nasihat jujur, mempunyai ilmu yang sahih, ilmu dia sahih, kemas ilmu dia. Kita ambil dengan dia pun rasa sedap. Masih kemas ilmu yang sahih, ilmu yang benar, dan juga mempunyai zauq yang jelas. Dia pun ada zauq. Jiwa dia jiwa akhirat, jiwa dia jiwa agama, dan juga berhemah yang tinggi. Hemah tinggi maknanya begitu ambil berat tentang agama. Ambil berat tentang agama, hal yang diredai Allah, dia hanya buat perkara-perkara yang diredai oleh Allah Ta'ala. Dan juga yang bersuluk dengan guru mursyid, dia pun pernah mengalami pengalaman bersuluk. Dia pun bersuluk dengan guru dia. Guru dia pernah memimpin hati dia, mempelajari adab daripada orang yang beradab. Dia belajar tentang adab. Guru tadi yang kita nak ambil guru tu, guru tadi dah belajar dah tentang adab. Tentang adab dia. Serta mengetahui arah tuju agar dia memandumu untuk menjauhi jalan-jalan kebinasaan dan menunjukmu kepada Allah. Dan dia tahu jalan mana yang betul, jalan mana yang tak betul. Jalan mana yang betul ni, jalan yang macam mana, ikut jalan, sehingga akan memimpin kamu pada jalan Allah Ta'ala, yang boleh tunjuk kamu sampai kepada Allah Ta'ala, dan mengajarmu untuk lari, untuk lari daripada selain Allah. Kamu duduk dengan dia, kamu boleh lari perkara-perkara dunia, perkara nafsu boleh lari. Kamu boleh lari daripada dunia, kamu boleh lari daripada nafsu, menyebabkan hati kamu tidak tunduk pada dunia, hati kamu tidak tunduk pada nafsu. Kenapa berlaku macam tu? Kerana hati kamu dipimpin oleh guru kamu. Dalam keadaan macam tu, maka berjalan-jalan bersamamu hingga sampai kepada Allah. Dia ni bawa kita sampai pada Allah, bukan jalan pergi pasar. Jalan-jalan sama bawa pergi pasar dah. Dia boleh pimpin kita. Setiap kali kita buat jalan yang tak betul, dia kabur. Tak boleh begitu. Perbuatan kamu ini sebenarnya kamu ini mengikut hawa nafsu. Jangan. Jangan. Dia boleh pimpin. Bila kita buat salah, pimpin. Dia salah, pimpin. Ini sudah. Kalau kamu buat macam tu, sudah jadi dunia kamu. Tinggalkan. Jangan buat macam tu. Dia boleh tahu. Maka dia kata di situ, sehingga sampai kepada Allah, menginsafimu. Menginsafimu terhadap kejahatan diri, dan memperkenal kamu kepada ihsan ilahi. Yang kita boleh bawa sampai kita jadi insaf, baru kita sedar, oh selama ni aku jahat. Dan juga sehinggalah sampai kepada ihsan ilahi, sampai kepada kasih sayang Allah Ta'ala. Bila kamu mengenal Allah, nasai kamu mencintainya, kamu kenal Allah, barulah kamu cinta kepada Allah. Apabila kamu mencintainya, kamu pasti bermujahadah menuju kepadanya. Bila kita dah cinta, kita sanggup mujahadah, hawa nafsu kita tuju pada Allah. Dan apabila kamu bermujahadah, dia akan mengurniakanmu hidayah pada jalannya dan memilihmu ke hadratnya. Maka tidak dapat tidak kita nak cinta pada Allah melalui siapa? Kita nak dapat cinta pada Allah mesti melalui orang yang cinta pada Allah. Sebab apa? Sebab tak kenal maka tak cinta. Takkan orang tu cinta, aku cinta sungguh padamu. Kenal tak kenal tapi cinta. Ini orang gila. Dia nak beritahu orang itu dia cinta pada orang, memang dia kenal. Bila dia kenal pada tu orang cinta. Jangan kenal. Jadi macam mana kita nak kenal pada orang tu? Mesti kita akan ada orang yang kenal dia, baru dia tunjuk. Baru dia tunjuk. Bila dia tunjuk, kita pun dah jadi kenal dia. Bila kenal, mari cinta. Cinta, iaitu begitulah. Kita kena melalui orang yang kenal pada Allah. Maka orang ni bawa kita cinta pada Allah. Bila kita cinta pada Allah, maka kita sanggup bermujahadah. Orang dah cinta pada Allah tu mudah bangun sembahyang malam, baca Quran banyak-banyak. Yang kita ni payah bangun sembahyang malam sebab kurang cinta pada Allah. Kurang cinta.
maka tidak dapat tidak, kita kena melalui jalan untuk sampai kepada Allah Taala. Jadi sudah sekian lama kita membaca mengenai guru, mengenai sohbah, tidak dapat tidak, yang paling penting kita carilah jalan mencari guru yang boleh memimpin kita kepada Allah Taala. Ini penting. Pastikan, cuba kita fikir, lama dah kita belajar, hati kita tak tunduk lagi pada Allah. Lama dah kita belajar, puasa maksiat tak boleh nak tinggal. Lama dah, berapa tahun dah belajar, berapa kitab dah kita khatam, TV tak nak tinggal lagi, wakak kau lagi. Banyak dah. Kita dah, kenapa tak boleh nak tinggal macam tu? Kenapa? Kerana hati kita, ilmu yang kita belajar tak sampai pada hati. Maka tidak dapat tidak, kita cari jalan. Boleh jadi dua sebab. Sebab yang pertama, guru tadi yang ilmu dia pun tak sampai ke hati. Satu. Yang kedua, boleh jadi ilmu guru tadi dah sampai pada hati. Sampai pada hati. Tapi hati kita memang tidak mau menerima apa yang disampaikan oleh guru. Sebab tu dia kata dalam tasawuf ada 3. Taat, adab, khidmat. Barulah sampai. Mengikut guru tadi. Akhir sekali bila sampai pada 3 tadi, barulah hati mereka putus buka mengikut. Hati mereka mengikut perjalanan guru tadi. Tidak dapat tidak, perjalanan yang paling penting kita mencari guru kita, guru yang sebenar untuk jalan kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kita sambung pada datang. Bismillahirrahmanirrahim. Iman dan Islam tersebut di dalam hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada rombongan Abdul Qais, "Amurukum bil iman billahi wahdah. Atadruna mal iman billahi wahdah? Syahadatu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم." متفق عليه. Maksudnya, aku menyuruh kamu beriman dengan Allah yang Maha Esa. Adakah kamu mengerti apa dia yang dikatakan beriman dengan Allah yang Maha Esa? Iaitulah penyaksian bahawa tidak ada Tuhan yang sebenarnya melainkan Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, dan menunaikan 1/5 daripada harta rampasan hak. Muttafaqun alaih. Hadis ini menceritakan satu rombongan daripada kabilah Arab Badawi datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarnya berkenaan dengan agama Islam. Kerana kata pemimpin mereka, terlalu payah kami nak datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana di tengah jalannya banyak musuh-musuh yang masih musyrikin, yang menentang Islam. Kami terpaksa berperang dengan mereka. Oleh kerana itu kami minta supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kami berkenaan dengan agama Islam. Lalu Nabi SAW menyebut hadis yang kita baca tadi, iaitulah Nabi menyuruh mereka supaya beriman kepada Allah yang Maha Esa dan menegaskan kepada mereka, beriman kepada Allah yang Maha Esa itu ialah mengaku dengan lidah dan percaya dengan hati
bahawa tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah yang esa yang tidak ada sekutu baginya. Mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan menunaikan 1/5 daripada harta rampasan perang. Mengapa hadis ini tidak menyebut rukun iman, tetapi menyebut rukun Islam? Dan rukun Islam yang disebutnya tak cukup. Tidak ada di dalamnya puasa Ramadan, tidak ada di dalam mengerjakan haji, dan ditambah supaya menunaikan 1/5 daripada harta rampasan perang. Hadis ini menunjukkan ucapan Nabi SAW kepada mereka yang khusus, yang telah beriman dengan rukun iman sepenuhnya, sehingga sanggup berjihad dan berjuang untuk menegakkan agama Islam dengan harta benda dan jiwa raga mereka. Mengikut satu riwayat yang lain, disebut di dalamnya wasaum Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Dan ulama mengatakan mengapa tidak disebut haji di dalam hadis ini, kerana mereka datang menghadap Nabi SAW ketika haji belum lagi diwajibkan, belum lagi turunnya ayat yang menyatakan wajibnya haji. Kerana mereka datang sebelum Nabi menunaikan haji wada', sebelum Nabi SAW menerima perintah bahawa haji diwajibkan. Hadis ini memberi faham kepada kita betapa adanya hubungan yang erat di antara iman dan Islam, di mana Islam itu sendiri menjadi salah satu prinsip iman, dan iman itu pula dilahirkan dengan Islam secara amali, yakni secara amalan, dengan iqrar syahadah, mengerjakan ibadah dan melaksanakan hukum syariat dalam semua perkara. Berimannya seseorang itu ialah dengan kepercayaan yang menjadi akidah tanpa syak dan waham, dengan rukun-rukun iman. Dan Islamnya seseorang itu ialah dengan pengakuan serta amalan yang menjadi tanda kepada kita. Namun begitu sekiranya berlaku iqrar syahadat dan menunaikan fardu, sedangkan hatinya tidak ada kepercayaan atau ragu-ragu atau tidak memperakui akan hukum-hukum Allah, maka seseorang itu dihukum tidak beriman, walaupun masih dinamakan Islam, sebagaimana yang berlaku kepada setengah orang-orang Badui di zaman Rasulullah SAW. Menunjukkan walaupun rukun iman dan Islam disebut secara berasingan, tetapi iman dan Islam tidak boleh dipisahkan. Barang siapa yang menolak rukun iman, bermakna dia tidak Islam. Barang siapa yang menolak rukun Islam, bermakna dia tidak beriman. Tiap-tiap satu rukun Islam itu adalah berkait dengan iman. Seseorang yang mengucap dengan 2 kalimah syahadah, beriqrar dengan lidah saja, tiba-tiba hatinya tak percaya dengan 2 kalimah syahadah, maka dia tidak beriman. Ataupun dia bercakap dengan cakap-cakap yang menunjukkan dia syak dan ragu kepada 2 kalimah syahadah, maka dia tidak beriman dan tidak Islam. Begitulah, walaupun disebut dalam hadis ini mendirikan sembahyang. Mendirikan sembahyang adalah rukun Islam. Barang siapa yang mengatakan sembahyang 5 waktu tidak wajib, bermakna dia tidak Islam dan tidak beriman itu. Ataupun dia menafikan mana-mana rukun sembahyang yang diwajibkan oleh Nabi SAW, dengan dia mengatakan tak payah sembahyang, ada baca Quran pada qiyam, rakaat, sujud, pakai niat dengan hati saja, maka kafir, imannya tidak sah.
sebagaimana yang mereka memakai ilmu batin, ilmu yang bercanggah dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun iman itu dalam hati, hendaklah dinyatakan oleh amalan dan perbuatan. Sekira amalan dan perbuatan itu tidak ada, menunjukkan bahawa tidak ada iman di dalam dirinya. Sebagaimana mereka yang mengatakan sembahyang tidak wajib, ataupun sembahyang dengan cara yang lain daripada yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan mengeluarkan zakat. Bila mengatakan zakat itu tidak wajib, bermakna tidak Islam. Oleh kerana itulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memerangi mereka yang mengatakan zakat tidak wajib, kerana mereka sudah murtad. Memerangi sama sebagaimana murtad mereka yang mengikut nabi-nabi yang bohong, yang meninggalkan agama Islam. Bila mereka mengatakan zakat tidak wajib, bukan saja Islamnya batal, bukan imannya juga batal. Menunjukkan di iman dan Islam tidak berpisah di antara satu sama lain. Begitu juga mereka yang mengatakan jihad tidak wajib. Jihad fi sabilillah tidak wajib. Hadis ini menyebut wa an tu'addu khumus ma ghanimtum, dan bahawa kamu hendaklah menunaikan 1/5 daripada ghanimah, daripada harta rampasan perang. Harta rampasan perang yang diambil daripada orang kafir melalui peperangan tidak boleh diambil begitu sahaja. Hendaklah mengikut hukum syarak, mengikut hukum fiqh. Semua amalan Islam ada fiqh. Bukan saja ambil sembahyang mengikut fiqh. Sembahyang ada fiqhnya, fiqh sembahyang, fiqh ibadat. Bernikah kahwin ada fiqh munakahat. Berniaga bercocok tanam ada fiqh muamalat. Undang-undang ada fiqh jinayat. Fiqh jihad juga ada. Hendaklah berjihad mengikut hukum fiqh. Jangan berjihad ikut suka aja. Di antara hukum fiqh yang ada dalam jihad itu ialah harta rampasan yang boleh alih, yang diambil daripada orang yang bukan Islam, hendaklah dibahagi 5. Dibahagi 5 sabit dengan ayat Quran menyatakan hendaklah dibahagi 5, di mana 1/5 daripadanya dikendalikan oleh ketua pasukan atau dikendalikan oleh kerajaan Islam. Hadis ini Nabi SAW memerintah ketua Abdul Qais, ketua kabilah Abdul Qais, supaya menunaikan 1/5 daripada harta rampasan perang. Menunjukkan 1/5 harta rampasan perang itu adalah wajib, sebagaimana wajibnya zakat. Begitu juga berjihad adalah wajib. Barang siapa yang mengatakan jihad tak ada dah, samalah dengan dia kata sembahyang tak ada dah, puasa tak ada dah. Hilang Islam dia dan hilang iman dia. Kerana sabda Nabi SAW, al-jihadu madin ila yaumil qiyamah. Kewajipan jihad itu berterusan sehingga hari kiamat. Oleh kerana itu, dalam hadis ini Nabi SAW menyebut 1/5 daripada ghanimah adalah rukun Islam, adalah rukun iman. Disebut dengan tegas, menunjukkan bahawa iman dan Islam tidak boleh dipisahkan. Walaupun ianya tidak disebut dalam rukun iman yang terkenal 6 perkara, tetapi termasuk di dalam mana-mana rukun iman. Barang siapa yang menolak Islam, bermakna dia tak percaya kepada Allah, tak percaya kepada Rasul, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan rasul-rasul yang lain. Tak percaya pada kitab Allah, dan tak percaya kepada malaikat yang membawa kitab, dan tak percaya kepada balasan hari akhirat. Menunjukkan bahawa iman dan Islam adalah berkait dan bertali di antara satu sama lain. Sebagaimana hubungan roh dengan jasad, kepala dengan badan.
Bila dipotong kepala, maka matilah jasad. Bila dibuang roh, maka matilah jasad. Itulah hubungan di antara iman dan Islam. Walaupun ianya disebut dengan cara yang berlainan, dengan cara yang berbeza, yang berpisah, tetapi iman dan Islam tidak boleh bercerai tanggal, tidak boleh dipisahkan di antara satu sama lain. Wallahu a'lam. Hadis yang ke-34. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Samurah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'aitu al-lailata rajulaini atayani fasa'ida bi asy-syajarah فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل لم أر قط أحسن منها قال أما هذه الدار فدار الشهداء رواه البخاري وهو بعض من حديث طويل فيه أنواع من العلم سيأتي في باب تحريم الكذب إن شاء الله تعالى. Maksudnya dari Samurah radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bermimpi semalam dua orang lelaki datang bertemu dengan aku dan membawa kedua-duanya membawa aku memanjat pokok. Tiba-tiba mereka berdua memasukkan aku ke dalam sebuah rumah. Ia adalah secantik-cantik rumah dan sebaik-baiknya. Aku tidak pernah melihat secantik sepertinya. Keduanya berkata, adapun rumah ini ialah rumah untuk orang-orang yang mati syahid. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan ia sebahagian daripada hadis yang panjang yang disebut di dalamnya berbagai-bagai perkara daripada ilmu Islam akan datang disebut di dalam bab mengharamkan berbohong insya-Allah taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis yang sahih selepas Al-Quranul Karim. Riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi di satu malam. Mimpi seorang Nabi adalah wahyu daripada Allah. Berbeza dengan mimpi manusia yang lain. Mimpi manusia yang lain kadang-kadang betul, kadang-kadang kalut. Mimpi manusia yang lain adalah satu daripada 70 bahagi wahyu. Itu mimpi yang betul. Adapun mimpi Nabi, apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah wahyu daripada Allah. Kerana Nabi berbeza dengan manusia yang lain. Tidurnya dalam keadaan hati dan akalnya jaga. Adapun manusia biasa, bila tidur habis dengan akal dan hatinya tidur belaka. Nabi Allah Ta'ala jadikan hati dan akal tidak lalai, walaupun dalam keadaan tidur. Itu keistimewaan yang diberi pada Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Terutamanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada sahabatnya bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam telah bermimpi di waktu malam. Bermimpi melihat datang dua orang lelaki. Para ulama mengatakan dua lelaki itu ialah Jibril dan Mikail, dua pemimpin malaikat. Yang datang dengan tasyakul, yang datang dengan berupa manusia. Malaikat adalah makhluk yang gaib. Mereka boleh bertasyakul, boleh berupa dengan makhluk yang dapat lihat untuk berhubung dengan mudah menyampaikan ajaran kepada manusia.
di mana kedua lelaki daripada malaikat ini datang menjemput Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Nabi diajak memanjat satu pokok. Dan tiba-tiba mereka berdua membawa Nabi masuk ke dalam sebuah rumah. Rumah yang sangat cantik, yang sangat baik, yang tidak pernah dilihat di dalam alam dunia ini. Tiba-tiba kedua-dua malaikat itu memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, rumah ini adalah rumah yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang mati syahid, yang mati di medan peperangan, medan perjuangan, untuk meninggikan dan memenangkan agama Allah, supaya agama Allah itu tinggi dan mulia, dan memerintah hukum syariatnya dilaksanakan di atas muka bumi, menunjukkan kemuliaan dan fadilat yang sangat besar pada hari kiamat kelak, disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang mati syahid di dalam jihad fi sabilillah. Hadis yang 35. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Ummar Rubayy' bint al-Bara' wa hiya Ummu Harithah bin Suraqah radhiyallahu anha atat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah ala tuhaddithuni an Harithah وكان قتل يوم بدر فإن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء فقال يا أم حارثة إنها جنان في الجنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. رواه البخاري. Maksudnya, dan dari Anas radhiyallahu anhu menceritakan bahawa seorang sahabat perempuan yang bernama Ummar Rubayy' bin Al-Bara', iaitulah ibu kepada Harithah bin Suraqah, datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, wahai Rasulullah, adakah tidak boleh engkau menceritakan kepada saya berkenaan dengan anak saya Harithah, yakni dia telah mati dibunuh di dalam peperangan Badar. Maka jika sekiranya dia berada dalam syurga, saya bersabar. Dan jika sekiranya lain daripada itu, saya akan bersungguh-sungguh untuk menangisinya. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Ummah Harithah, sesungguhnya dia adalah ahli-ahli syurga, berada di dalam syurga, dan sesungguhnya anakmu telah berada dalam syurga Firdaus yang paling tinggi. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menceritakan bagaimana seorang ibu yang bersedih dengan kematian anaknya di dalam peperangan Badar yang terkenal. Dan Allah Ta'ala telah menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli Badar adalah sahabat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang lebih daripada sahabat-sahabat yang tidak hadir di dalam peperangan Badar. Sehingga Allah Ta'ala berfirman, ya ahla badrin i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Wahai ahli Badar, buatlah apa yang kamu buat, sesungguhnya aku ampunkan dosa-dosa kamu. Ini jaminan daripada Allah kepada ahli Badar. Sebagaimana kita sebut dalam kisahnya dahulu, Abu Hatib bin Abi Balta'ah yang membocorkan rahsia Islam kepada musuh Islam, yang layak dijatuhkan hukuman bunuh oleh kerana dia seorang ahli Badar. Maka Nabi SAW tidak berani bertindak ke atasnya, kerana Allah Ta'ala memberi jaminan kepada ahli Badar. Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosanya. Walaupun dosa yang besar, diampun oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini jaminan yang diberi kepada ahli Badar, yang menyertai peperangan yang berlaku di zaman awal Islam. Ketika Islam dalam keadaan lemah,
ketika Islam dikepung oleh musuh-musuh Islam yang datang dari seluruh pelosok dunia. Apabila Ummu Harithah binti Suraqah, seorang sahabiyah perempuan radhiyallahu anha, bersedih dengan kematian anaknya Harithah di dalam peperangan Badar, di mana dia mahu memastikan di mana anak dia di alam barzakh. Adakah anak dia masuk syurga ataupun tidak masuk syurga? Kalau masuk syurga, bergembiralah dia dan dia bersabar. Kalau anak dia tak dapat syurga, maka menangislah dia dengan bersungguh-sungguh. Tiba-tiba Nabi SAW menyampaikan kepadanya mengikut apa yang diberitahu kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi tak tahu perkara yang gaib, malaikat Allah Taala beritahu kepadanya. Allah Taala memberitahu bahawa Harithah yang mati syahid di dalam peperangan Badar berada dalam syurga Firdaus. Syurga Firdaus ialah syurga yang tinggi yang berada di tengah-tengah syurga, dan syurga yang paling tinggi, di mana Allah Ta'ala telah meletakkan anaknya di dalam syurga Firdaus, syurga yang tinggi.